Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Muhammad Arif Haziq. Saya pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa, Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa. Bunyi ke? Dari Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Baik. Soalan saya Datuk Seri berkaitan dengan peperangan di Gaza. Okay. Jadi sebagai sebuah negara Islam yang kecil seperti Malaysia ni, apakah peranan Malaysia di arena antarabangsa dalam mencari resolusi pendamaian, dan seterusnya peranan kami sebagai belia ataupun mahasiswa dalam membantu amplify ataupun membantu suara rakyat di Gaza. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. You see, anak-anak kena fikir naratif, bahasa ini disebut who dictates the language of discourse. Itu the Western media, the Western capitals. Bagaimana dia terangkan perkembangan di Gaza, peperangan di Gaza? Mana ada perang di Gaza? Yang ada adalah serangan ganas rejim Israel ke atas rakyat yang tanpa alatan ketenteraan. Kalau ada pun kelompok-kelompok kecil itu hanya rebellion forces, ya, macam guerrilla warfare dulu. Tapi ini bukan perang. Ini kita kena betul istilah serangan ganas Israel. Bukan hari ini, 68 tahun terus menerus. Tanah dirampas, rumah dirampas, ya. Sekarang ni pembunuhan beramai-ramai disebut genosid. Orang di Amerika yang bicara mempertahankan Israel, apakah dia tidak ada ilmu? Dia ada ilmu. Apakah dia tidak punya cukup information? Dia ada cukup information. Masalahnya di mana? Masalah itu kemanusiaannya, manusiawinya dan nilainya. Sebab itu untuk ada kaitan dengan Malaysia, saya paling tidak tolerate di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, you know. Ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit-bibit itu, ya. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita, bukan mata yang sepet, dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. I mean, apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? Apakah bukan Bilal, bukankah paling dengan bibir yang tebal dan warna kulit yang hitam, tapi didakap oleh keluarga Rasulullah SAW sebagai anggota keluarga? Sudah ingat masa Bilal itu bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan salah seorang daripada mereka panggil Bilal, ya Ibn Sauda, hai anak orang wanita kulit hitam, ya. Itu disergah oleh Rasulullah SAW 3 kali. Apakah dia hitam? Memang betul dia hitam. Dulu dia hamba, memang dia hamba. Apakah factually correct bila disebut kamu anak orang kulit hitam? Betul. Tetapi dari segi nilai dan akhlak dan akal budi itu menghina. Maka Rasulullah sergah. Dan apa jawaban Rasulullah? Dia, Bilal itu ahli baiti, ahli keluarga aku. Jadi sudah anak-anak sekalian, kita kena latih begitu. Dia orang kata ini pro Cina sebab dia baik dengan DAP. Nothing to do with that, ya. Tapi kita ni kemanusiaan. Apa hebatnya Melayu ni? Melayu ni kena paling tinggi budayanya, paling halus dan sopan santunnya. Melayu ini asalkan jangan kamu hilangkan martabat dia dan prinsip dia, macam bahasa kita, agama kita, budaya kita, sastra kita, itu identiti kita. Kita rangkul semua yang lain. Apakah ini baru? Tidak. Daripada Kesultanan Melayu Melaka ada penasihat di kalangan orang India, ada khalifah-khalifah besar. Penasihat-penasihat ni daripada orang Kristian dan orang bukan Arab dan orang Yahudi. Tapi dipilih orangnya yang ada nilai dan akhlak. Mana sentimen kaum ikan jaga. Balik pada soal Gaza ini,
yang saya kaitkan ini karena sentimen kaum itu dan kebencian terhadap Islam dan Arab itu keterlaluan. Apa kupasan ini baru tak? Salah seorang sarjana dari Columbia University yang terkemuka, Edward Said, a Christian Arab, dia tulis apa yang disebut devastating critique of Western anthropology and social sciences tahun akhir 70-an saya fikir. Karya dia Orientalism. Dia tunjuk bukti bagaimana orang sarjana-sarjana barat ini tanam itu sampai orang yakin yang bukan barat itu inferior, yang bukan Kristian itu tidak sama status. Maka sebab itu disebut masa penjajahan dulu disebut tentang Christianizing mission, untuk menyelamatkan orang, memberikan tamadun kepada orang-orang yang dijajah. Jadi ini mentaliti ini yang tersangkut. Saya kadang heran, sebagian kawan-kawan saya, kan saya pernah di Amerika, bagaimana kawan-kawan yang baik, tapi tidak semua. Saya mengajar umpamanya University Georgetown, itu majoritinya menentang imperialism. Majority profesor dan mahasiswanya itu menentang Zionism dan keganasan Israel ke atas Gaza. Nah, kita betulnya negara kecil. Bukan maksud kita mampu perang dengan sesiapa, tetapi kita juga manusia. Kita ada nilai kemanusiaan. Orang dibunuh harian, rumah dibom, masjid dimusnahkan, gereja dimusnahkan harian. Paling tidak kita bersuara. Itu yang mampu. Dan anak-anak harus disedarkan, bukan dengan picisan. Kadang-kadang ceramah-ceramah agama picisan, benci sana benci, tidak. Ini bukan kita kebencian itu terhadap kezaliman, bukan kebencian terhadap orangnya, kaumnya atau agamanya. Sebab itu kita harus teliti. Saya anggap mahasiswa ini mesti ada apa yang disebut pencerahan, critical thinking, okay? Creative and critical. Kalau tidak kita dengar factually flawed. Dari segi agama pun flawed. Sebab dalam agama ini dia menekankan soal kemanusiaan. Okey, kita sebagai orang Islam soal akidah, soal akhlak, soal syariah, kepribadian, tetapi berhubungan dengan lain itu ada kemanusiaannya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa hubungan kamu dengan orang Islam, apa beza dengan bukan Islam? Jawapan itu tajam. Apa jawapan Sayyidina Ali? Dia kata sama-sama Islam itu disebut akhukum fid din, saudara kamu dalam agama, karena innad dina indallahi al-Islam, dan semua ya, persahabatan. Jadi oleh itu, jadi dia kata kalau bukan Islam macam mana? Kalau saudara kamu dalam agama itu Islam, dengan bukan Islam macam mana? Dengan Islam akhukum fid din. Dengan yang lain akhukum, digunakan istilah akhukum, saudara kamu fil insaniyah, sesama manusia. Jadi kategori manusia. Ini kalau ada kefahaman begitu, dia tak jadi cetek, bebal seperti mana ada sekarang. Dari dalam soal Gaza, tanpa kira sama ada orang itu keturunan Yahudi atau keturunan Arab, kezaliman tetap kezaliman. Dan yang kita bantah keras ini kerana bagaimana manusia dengan tahap tamadun sekarang 2024 dengan segala kecanggihan ilmu masih mengizinkan kezaliman dan kita tidak berupaya apa-apa. Semalam Putera Muhammad bin Salman, Arab Saudi, maklum ada persidangan khas OIC di Riyadh dan minta saya hadir. Jadi saya jawab, saya kata insya-Allah saya cuba, tapi saya kata harus adalah yang kuat sikit. Kau tidak macam lemah. Tengok kenyataan-kenyataan Amerika dan UK. Israel has attacked Iran. Well, we must strongly encourage Israel to stop this. And then next sentence, where we warn Iran not to retaliate. Ni apa punya
perhubungan antarabangsa ni. Bukan you lah, you belajar tu bagus. Tapi teorinya gitu mana? Tak ada. Is there justice? No. Is there humanity? Tidak ada. Jadi tidak ada justice, tidak ada humanity. Bagaimana boleh kita cakap soal hubungan antarabangsa tanpa memikirkan soal kemanusiaan dan soal keadilan? Jadi kalau saudara tanya saya, memang kadang-kadang sahabat-sahabat saya beri nasihat, Anwar, you kita negara kecil, jangan keras sangat, nanti kita pelaburan di Amerika tinggi. Tapi saya kawan baik juga, saya baik juga. Hari itu di Vientiane saya jumpa Anthony Blinken 1 jam. Bab pelaburan, tapi bab Gaza kita sebut juga ya. Bab Lebanon kita sebut. Jadi saya berkawan. Amerika kata janganlah baik dengan Putin, Rusia. Saya kata itu masalah kamu lawan. Janganlah suruh kami pula. Kami ini negara merdeka dan berdaulat. Jadi kami buat keputusan untuk kepentingan rakyat kami dan negara kami. Oh, dengan China begitu juga. Problem. Tapi apakah kita hentikan hubungan baik dengan Amerika? Tidak juga. Ada keupayaan, ada tahapnya. Jadi dalam hubungan antarabangsa tu, tak apa kalau esok kalau Profesor Yu setuju, saya pergi kuliah tambahan di situ. Itu memang dialu-alukan. Kita harapkan Muhammad jadi profesor, membantu dalam kuliah hubungan antarabangsa. Baik, Dr. Sri boleh teruskan dengan soalan. Boleh, silakan minum juga. Jadi ada seterusnya soalan dari warga Dewan, silakan di sana. Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Saya Pegawai Kadet tahun 3, Muhammad Syamil Irfan bin Muhammad Salim. Saya dari Fakulti Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan. Okey, soalan saya yang saya ingin sampaikan kepada Datuk Seri ialah mengenai pendidikan. Seperti yang Datuk Seri katakan, menggapai ke langit dengan perubahan-perubahan yang baru seperti AI. Seperti yang kita sedia maklum, AI itu sendiri telah memberikan perubahan yang besar dalam kalangan pelajar. Paling ketaranya sekali di kalangan pelajar universiti. Tapi dalam masa yang sama, kesannya telah menyebabkan pelajar-pelajar hilang, semakin bergantung pada AI itu sendiri dan kurang untuk berfikir kerana dia terlalu mengharapkan dengan AI itu sendiri. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan dan saranan daripada Datuk Seri tentang penggunaan AI itu sendiri dalam kalangan pelajar. Itu saja Datuk Seri. Jadi penemuan dalam alam pemikiran baru AI itu sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Tetapi AI itu, saya tanya Microsoft Chief, saya tanya Nvidia, mana yang one of the top AI companies, apa nama, Lawrence, apa nama? Nvidia punya chief anyway, dia tak. Saya kata macam mana ni, saya kata AI ini rekaan barat dan kadang-kadang yang dimasukkan itu pemikiran barat, nilai barat. Dia jawab tu menarik. Saya nak tanya, dia jawab, dia kata, Prime Minister, you should train your guys to be competent enough to give the necessary input so that what is being digested by AI and then presented to you fits in with your mindset, your religion, your culture, your history. Itu menarik. Itu yang satu bab. Yang maknanya apa yang dimasukkan dalam korpus ilmu AI itu yang akan dimuntahkan keluar. Tidak ada yang luar daripada itu. Ya. Jadi oleh itu peranan kita melatih bila disebut AI ni yang Saudara Zamri dah ke depan dengan beberapa universiti telah menumpukan, penekanan kita itu bukan sekadar menguasai disiplin AI per se, tetapi untuk memastikan bahawa masukan itu memenuhi semua. Kalau umpamanya sebelum ini katanya dia masukkan kalau AI dalam isu religion itu West. Tapi kalau kita masukkan. So it's not a problem with AI. It's a problem of the user. Jadi sebab itu kita jangan jadi negara yang hanya meminjam, menciplak.
tetapi misi negara yang juga dalam usaha menggapai ke langit itu dan meneroka alam dan disiplin baru, mampu menyediakan masukan yang boleh membantu. Itu satu. Keduanya, kita tahu bahawa ini ada batasan dia. Sebab itu kalau kita tidak menggunakan pemikiran, jawapan daripada AI yang dimuntahkan keluar itu sudah menjadi mutlak. Dan ini tidak cukup. Sebab itu asas kita, ilmu asas, nilai dan akhlak asas, keyakinan dan akidah dan akhlak kita itu juga penting. Supaya apa yang dimuntahkan itu dapat kita nilai dan pilih apa yang kita anggap utama dan apa yang kita anggap terkeluar daripada korpus pemikiran dan keutamaan kita. Yang saya nak tekankan ini, poin yang anak sebut tadi itu betul. Kebergantungan kita keterlaluan. Sehingga kan baca AI, dia tak baca lagi dah. Ataupun seperti mana kita Google sekarang, semua jawapan Google. Tapi Google, jawapan itu jawapan rumusan dan ringkasan. Yang tidak kita lakukan ialah membaca. Jadi membaca itu ialah menelaah buku, menelaah itu dia lihat daripada keseluruhan pemikiran. Dia tidak ambil satu cabisan. Itu bahaya dia. Ya. Bukan maknanya maklumat itu tak betul, tetapi konteks itu kadang-kadang tak betul. Dia apa-apa pun termasuk belajar Quran, ya. Dia ada text and context. Dia ada ayat dan tafsir dan takwil. Itu dia pada awal kita dilatih belajar Quran umpamanya, dia ada apa yang disebut translation and interpretation. Jadi sebab itu bila sudah kadang-kadang dengar satu ceramah, dia ikut fikiran dan analisa dia. Tafsir pun begitu juga. Itu maknanya daripada awal tradisional. So dengan AI ni tak ada perubahan. Cuma bedanya AI itu mempunyai kekuatan baru. Korpus intelligence itu terlalu besar. Itu aja bedanya. So you can rely. Bukan saya nak cadangkan kurangkan, tidak, boleh. Cuma jangan tinggalkan asas. You have to read, you have to learn, you have to digest, you have to be critical. Baru boleh memanfaatkan AI dengan sebaiknya. Baik. Ya, Datuk Seri, adakah sebab terlalu bergantung pada gadget sebagainya menyebabkan tak ada komunikasi secara berdepan ni, juga menyebabkan sebab masalah yang berlaku seperti kita balik pada asas tadi, gangguan mental, kesihatan mental sebab kurang interaksi, salah interpretation tadi. Betul. Bagaimana adakah sebab terlalu sangat mengikuti gadget sebagainya, tak ada interaksi di sini? Dia jadi macam satu bentuk ketaksuban, satu bentuk kefanatikan. Ya, umpamanya bapa, mak, anak-anak, cucu jumpa sebulan sekali. Apa khabarnya? Everybody back to the food. Main macam tu saya tahu. It's wrong. Sebab tidak mungkin ketergantungan kepada gadget ini dapat menggantikan yang apa yang disebut nilai dan kemanusiaan dan hubungan kita dengan ibu bapa kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kebergantungan keterlaluan itu menjadi masalah. Dan ini dikenal pasti bukan baru. Sejak 80-an bila ada komputer, dengan masa itu baru dia panggil, bukan, dia tak ada lagi WhatsApp, semua tak ada, dia panggil SMS ke maksudnya? Belum SMS, dia panggil sebelum initially when it started dia pakai just bukan, well anyway, dia satu je gadget, dia apps dia, maknanya dia blog. blog. Dia pengguna blog saja. Even masa itu pemikir-pemikir dan dalam bidang pendidikan dalam bagi amaran, dia bimbang anak-anak muda ini hanya tergantung kepada gadget ini dan meninggalkan budaya membaca. Jadi orang tidak tahu lagi. Dia hanya tengok kuliah, kemudian pergi gadget. Lepas tu zero.
Lulus universiti, yes, saya lulusan Cemerlang UPNM. Sejak 5 tahun lepas lulus baca buku apa? Tak, saya hanya pakai gadget. To me is a failure. Sebab nilai ilmu itu masih perlukan korpus. Melainkan kalau sudah baca, masih boleh baca buku dalam komputer. But what I mean is, mesti ada this love for scholarship. Bukan scholarship yang daripada Kementerian Pertahanan ni dah. Love for scholar maknanya ilmu, lazzatul ma'rifah. Itu yang love for scholarship ni. Baik. Baik, kita teruskan lagi pada soalan seterusnya. Silakan. Kau nak Zamri tambah saya pasal tadi? Yang berhormat Datuk On AI Zamri tu. mungkin ingin menambah. Bidang dia. Ya, silakan untuk memberikan mic kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tengok. Tinggi. Kalau dia jawab tak memuaskan, KPT macam mana? Ya. Kita minta kepada YBM Menteri Pendidikan Tinggi. Datuk Seri Utama Zamri. Silakan, Datuk Seri. Pakarnya ada di sini, Sir. Ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Sekadar untuk saya jelaskan sedikit tentang apa yang kita sedang rancangkan dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu mau tidak mau realiti yang ada di hadapan kita ialah inilah teknologi baru dalam dunia pendidikan kita. Soalnya bagaimana kita menggunakan seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat tadi. Dia ada dua aspek, iaitu konteks dan konten. ChatGPT sebagai contoh, ia benar dia ada kontennya, tetapi bagaimana kita nak contextualize. Sebab Yang Amat Berhormat pernah mengadakan perbincangan satu ketika dahulu dengan pakar-pakar dan kebetulan saya berada di situ. Dia kata tidak ada salah dengan konteks ChatGPT. Dia kata it's all depend on us. Bagaimana kita nak meletakkan dan kita konten yang ada di dalam tu. Jadi maknanya kita boleh curate our own input untuk kita masukkan di dalam konteks itu, dalam konten itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, kita telah pun mengadakan perbincangan untuk dilaksanakan pelaksanaan AI ini di seluruh universiti bermula dengan UTM yang telah pun diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat beberapa bulan yang lalu. Makanya di setiap universiti akan ada pendekatan ini untuk memastikan supaya pelajar-pelajar kita juga tidak ketinggalan. Cuma yang menjadi persoalannya bagaimana kita nak mewujudkan apa yang disebut sebagai the deep learning. Kerana dia ada dua kemungkinan. Bila kita go into AI ini, kita akan go into the deep learning. Tetapi ada satu yang bahayanya ialah the deep fake. The deep fake itulah macam-macam tu. Kita ingat benda tu betul, tetapi sebenarnya benda itu tidak betul. Sebenarnya yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat lah, kadang-kadang disebut sebagai Yang Berhormat tengah bercakap benda itu sebenarnya tidak berlaku. Ya, jadi inilah cabaran dalam dunia pendidikan. Secara ringkasnya saya sebutkan dari segi persiapan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dalam plan pembangunan pendidikan tinggi yang akan kita laksanakan pada tahun 2026 hingga 2035 nanti. Yang itu akan kita masukkan dan persiapan-persiapan awal yang perlu kita sediakan, sama ada untuk tenaga pengajar maupun di peringkat pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Ya, Cik Khalid. Ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan semua yang turut hadir. Persoalan mengenai AI, pertama saya percaya bahawa sesiapa pun, termasuklah sesebuah negara, kita tidak boleh terceceh ataupun terkebelakang kerana ini adalah kemajuan teknologi. Adalah tidak wajar untuk wujud jurang dan tidak mempersiapkan negara. Dan untuk memastikan negara dapat kerja ataupun dapat bersama dalam mengaplikasikan teknologi baru apa semua, maka sudah memang wajar ianya bermula di universiti. Jadi dalam soal ni kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana soal ini memang masa saya Menteri Pendidikan Tinggi.
Kalau tak kerana Yang Amat Berhormat, mungkin lama lagi ataupun jauh lagi kita pun mungkin tak terfikir soal tu. Soal kedua, memang betul tadi seperti yang dikatakan akan wujud cabaran, iaitu kebergantungan yang sangat tinggi, tetapi itu bukan yang sebenarnya kita kendaki. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan bukan pandangan, tetapi apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Walaupun kita dibantu oleh teknologi AI dan sebagainya, tetapi kita tidak pinggirkan perkara yang menjadi asas, iaitu kemampuan, keupayaan, kekuatan kita untuk berfikir, mentelaah, menterjemah dan memahami sesuatu perkara. Bukan otak itu diambil alih oleh AI, tetapi otak tu pada kita, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan digantikan dengan kecerdasan buatan. Ini anugerah kita. Jadi pastikanlah kita memanfaatkan otak kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada YBM Menteri Pendidikan Tinggi dan juga YBM Menteri Pertahanan. Terima kasih. Kita teruskan dengan warga Dewan. Soalan seterusnya kepada program Temu Anwar kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Adil, pelajar tahun 3 Sarjana Muda Sains Kepolisian, Keselamatan Global dan Perisikan. Saya ingin bertanyakan Apa yang belajar tu? Perisikan. Yang risikan macam mana? Bahaya ni. saya ingin Tak jawab saya dulu. Yang you saya banyak belajar pasal kepolisian dan juga risikan dari segi pertahanan dan juga luar. Risikan Datuk Seri. apa? Risikan dalam polis dan juga pertahanan. Contoh? Contoh Contohnya saya belajar tentang ni ilmu risikan, Ilmu risikan. seperti OSIN, SINI. James Bond pun belajar lah. James Bond. James Bond ada Datuk Seri. Ada? Ada. MI5 lah kan? Okey. Question. Okay, soalan saya mengenai UPNM sendiri. Seperti kita tahu, UPNM ni adalah universiti berfokuskan tentang niche pertahanan. Saya sebagai pelajar Palapis dan juga sebagai pelajar awam, saya ingin bertanyakan pendapat Datuk Seri untuk niche pertahanan ni diperluaskan, universiti pertahanan ni diperluaskan daripada kami untuk mendapatkan kerja-kerja yang luar daripada pertahanan, Datuk Seri. Itu saya tak mampu jawab keseluruhannya sebab ada bidang yang saya belum kuasai. Mungkin saya kena bincang dengan menteri-menteri berkenaan dan Naib Chancellor. Cadangannya ialah untuk melatih dan buka ruang. Cadangan itu baik, tapi saya tidak pasti sebab kadang-kadang dia ada pengkhususan. Ya. Kita nak, this is a specialized university for defense atau internal security umpamanya. Apakah kita patut buka ruang sebab defense dan internal security itu kadang-kadang di luar daripada juga kementerian dan boleh jadi swasta. Ini boleh ruang. Saya mengaku saya tidak menguasai subjek ini lagi. Saya minta nanti pandangan sahabat-sahabat saya dalam Jumaah Menteri dan mungkin Naib Chancellor beri pandangan. Cadangan yang awal itu ialah untuk kerana kesesakan tempat ini. Soalan pertama. Yang pertama yang Jessica tanya tadi, itu Naib Chancellor suruh tanya. Apakah ada kemungkinan? Of course not immediately. Saya ni walaupun di kawangan saya selalu cakap terus terang, kita tak ada keupayaan untuk segera untuk memindahkan. Tapi yang boleh kita lakukan segera ialah membesarkan, meningkatkan keupayaan sementara di sini. Kalau ada perkara yang mendesak, macam kita lakukan macam fakulti AI dan jabatan AI di universiti, itu kita tambah. Kemudian keupayaan untuk research. Research ini dilakukan oleh, memang dikritik kerana dana untuk penyelidikan. Penting, penyelidikan ini termasuk pertahanan, ya. Termasuk risikan. Research is critical. Ada yang mengatakan terlalu sedikit, tapi saya kata tak benar sebab saya bincang dengan Glix, Petronas, TNB semua ni, dana untuk research itu tinggi, mencecah sampai RM500 bilion. Begitu juga sektor swasta.
Swasta ni termasuk ke dalam Sam Dabi, itu swasta. Ya. Jadi apa yang diperlukan ialah penyelarasan kegiatan ini. Saya akan pengusikan Majlis Sains Negara. Dulu saya cadangkan bahawa semua institusi pendidikan dan sains negara itu mesti selaras dengan research atau pendidikan di universiti. Sekarang kita tambah lagi, termasuk juga GLIX dan syarikat swasta yang specialize dalam beberapa bidang research, supaya research capacity kita itu kan melonjak. Tapi kembali soalan saudara, saya perlu waktu, saya terbincang dengan mungkin Naib Chancellor boleh terbagi pandangan kemudian, dan menteri-menteri akan teliti dan bawa sama ada boleh diperluaskan skop. Pada dasarnya saya tidak fikir ada masalah, tetapi saya dilatih untuk jangan jawab kalau belum menguasai sebenarnya subjek itu. In all, it doesn't mean that Prime Minister should be able to answer all questions. Jadi I think he has to be humble to acknowledge that some areas he needs to learn. Ini saya belajar juga daripada apa Islam sebut sikap yang tawaduk, ya. Tidak merendahkan darjat saya kalau mengaku bahawa ada bidang yang saya tak kuasai. Macam AI, saya beritahu, saya struggle very hard to learn, contact the experts, read tentang AI sebelum saya berani lontarkan itu. Kerana dalam budaya dan tradisi saya belajar, termasuk mengajar tu, saya tak, AI itu ilmu, cabang ilmu yang baru, disiplin yang baru. Jadi kita begitu. Dan apa yang saya nak ingat tentang to be honest, ini yang selalu saya sebut tadi, yang T.S. Eliot tadi, ya. Ini selalu kepada mahasiswa selalu saya ingatkan, kerana ingredient yang sangat penting, iaitu jangan dengan sedikit ilmu jangan takabur, jangan terlalu sombong. Jangan kita ini expert dalam semua bidang, ya. Belajar sikit sama ada bidang teknologi, kemudian kita dah pakar. Pergi skip belajar sekolah agama, terus jadi orang lama. Semua same issue, same problem. Ini problem kemanusiaan, kelemahan. Padahal T.S. Eliot menyebut Islam tentulah lebih kuat, tawaduk, ya. Dia kata the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Humility is endless. Satu-satunya ma'rifah, kebijaksanaan seorang manusia boleh kuasai, ya, faham tak? Wisdom, tapi ialah humility dan sikap rendah dirinya. Ada yang dia tidak tahu, ada yang dia tidak mampu tahu, ada yang dia perlu masa. Is the wisdom of humility. Ini dia tambah, humility is endless. Dia tak ada akhirnya. Kamu rendah diri, dia menguntungkan, ya. Ini sama macam Confucius kata, a person who does not know and ask a question, he seems to be like a fool for 5 minutes. Maksudnya dia tak tahu, jadi dia macam fool lah for that subject. 5 minutes, waktu jawab dia dapat knowledge. Tetapi a person who does not know and do not ask will be a fool forever. Understand, eh? Ya, serius je orang ni. Apa you Naib Chancellor? You punya universiti budak serius sangat, eh? Bukan bersungguh-sungguh mendengar tu. Dia mendengar. Macam tekun ni. Ya, saya ingat ni macam mana ni? Ni pembangkang ke kerajaan ni? Gurau. Mendengar, ya. Boleh kita terima satu lagi soalan daripada warga Dewan, okay. Satu lagi soalan daripada warga Dewan. Ya, silakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Nama saya Muhammad Sulkif. Saya merupakan pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam. Soalan saya berkaitan apa beza kejuruteraan awam di universiti ini dengan kejuruteraan awam di universiti lain? Apa yang saya nampak, mungkin di universiti lain berkaitan dengan apa yang ada dekat universiti itu. Macam
kalau kat Universiti Pertahanan ni, mungkin kepada pembinaan markas pertahanan, macam tu. Okey. Perbezaan, ya. Lulus lah tetap. Lulus Azri. Okey, soalan. Okay, jadi soalan saya berkaitan keusahawanan. Seperti yang Datuk Seri sedia maklum, kami mahasiswa juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membina startup company kami sendiri selepas kami graduate. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri, adakah terdapat sistem sokongan daripada pihak kerajaan kepada kami mahasiswa untuk memulakan startup company kami sendiri selepas kami graduate supaya dapat bersaing dengan syarikat sedia ada di luar sana? Itu saja Datuk Seri. Ya. Okey, startup ni satu ikhtiar yang sangat penting, termasuk boleh tengok Silicon Valley itu memang hebat dia tu kerana startups. Bila berjaya, dia boleh mengatasi established companies. Baik, tapi startup ini harus dibantu. Di Silicon Valley ada satu big foundation yang dipimpin oleh Mitch Kapor. Mitch Kapor ni bukan India, Yahudi. Mitch Kapor dia yang dulu partner kepada Steve Jobs. Tapi dia buat foundation, dan foundation itu banyak membantu startups. Dia beritahu saya, dia kata kebanyakan startups itu fail first round, 70% failure, tinggal 30% average, probably 5% yang excel. Jadi you boleh start itu, you kena fikir, mana coba dengan keadaan dan kudrat yang sebaik mungkin, dan kalau gagal itu bukan the end, dia mesti teruskan ke tingkat kedua dan tingkat ketiga. Ini pandangan ini daripada salah seorang pakar yang memang fokus dia itu, dia dengan isterinya Mitch Kapor dan Frida, ada buku yang ditulis mengenai pengalaman dengan startups yang dia bantu, tapi failure rate itu very high, tapi kalau orang itu tekun, naik lagi. Now, di negara kita ada beberapa dana bawa usahawanan, termasuk tekun. Dan juga Petronas ada di bidang masing-masing, MITI ada, Mardek, itu meranti, itu yang agensi-agensi yang boleh membantu. Umpamanya Aerodyne itu syarikat bumi atau Malaysian, buat drones. Itu mulai dibantu oleh Khazanah dan KUAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen. Itu di antara yang sukses. Dan sekarang menjadi syarikat paling di antara top di dunia. Ya. Bila pimpinan Google jumpa saya baru ini, Ruth, dia kata untuk Google semua drones yang dia beli yang untuk civil, keperluan civil, keperluan awam, itu adalah dari Aerodyne, syarikat Malaysia. Itu startup. Farm Fresh itu permulaan startup yang dibantu oleh Khazanah, sekarang jadi Farm Fresh itu besar. Tapi puluhan, ratusan yang tak meningkat ada. Pinjaman ada, saya melalui Khazanah, melalui Tekun dan beberapa agensi. Dan mungkin kalau betul-betul ready, dan mungkin yang berminat boleh kontak KPT atau Kementerian Pertahanan. Kita boleh hantar pegawai-pegawai yang terlibat atau pengurusan terlibat dalam agensi kerajaan yang membantu ini menemui saudara. Anak-anak boleh jumpa dan dia boleh terangkan ini yang kerajaan boleh sediakan. Boleh ya? Boleh. Kita boleh tepukan terima kasih kepada Perdana Menteri yang memberikan laluan tadi ya, bagaimana kepada pelajar tadi kan. Datuk Seri, berkaitan dengan ASEAN kan, tahun depan menjadi pengurusi ASEAN, jadi ada tak macam peluang untuk UPNM terlibat sama dengan pelajar-pelajar yang kita ingin jadikan excellent without soul ni kan. Jadi Datuk Seri boleh memberikan pendapat bagaimana pelajar melibatkan diri lebih banyak lagi dalam bidang khidmat komuniti yang bersama-sama, bukan sekadar buku teori tetapi bersama-sama dengan masyarakat. Itu menarik Jessica, sebab kita tak terfikir kali tentang ASEAN defense punya arrangement. Mungkin itu cadangan yang baik. Dia tak termasuk sebab mesyuarat menteri ada,
Ada Menteri ASEAN, Defense Ministers ASEAN ada. So mungkin bila Datuk Seri Khalid memfungsikan besok Menteri Pertahanan ASEAN, itu diambil kira satu program di mana university or related defense training institutes itu pertemukan untuk membincang. Saya ingat satu cadangan yang baik yang saya tak teringat, kalau setakat yang saya tahu tak termasuk dalam kerangka program kita, tapi boleh saya masukkan atas perintah UPNM. Oh, terima kasih. Dan Datuk Sri dah setuju jadi profesor ya? Ya. Di sini. dan you see, harapan kepada Malaysia itu sangat tinggi. Rakan-rakan saya dan jemaah menteri tahu. Tahun ini Laos dan kita dah dilantik, dan sepanjang 2025 nanti mesyuarat pun kita yang terbesar yang pernah diadakan dia untuk ASEAN. Sebab di antara sebabnya ini ya, dulu ASEAN ini dia ada heads 10 negara ASEAN, plus China, plus Korea, plus Japan, plus India, plus Amerika, plus Europe, dan plus Brazil. Itu walaupun namanya ASEAN, tapi dah setengah dunia. Keduanya, pertama kali dalam sejarah kita, negara-negara Arab, Teluk, Gulf Cooperation Council, GCC, setuju mengadakan mesyuarat, maknanya ASEAN plus GCC, maknanya Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait semua ni, Bahrain, dan China. Ini maknanya kita kena buat berasingan daripada program kita yang akhir tahun, maknanya boleh Oktober, November, selalu ASEAN yang saya sebut tadi, dengan Amerika, dengan Canada, dengan Australia, dengan New Zealand. Itu semua walaupun namanya ASEAN, tapi kalau sudah dilihat umpamanya, kalau di ASEAN, kalau di Asia ni hampir semua masuk ya. Sekarang ni India, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand, plus ASEAN, kemudian plus Amerika, plus Canada, plus EU, plus Europe, plus Brazil sebab dia pengurusi G20. Jadi it's big challenge untuk kita. Sebab tu kita buat beberapa kali pertemuan. Dan untuk menyusuli pandangan Jessica tadi tentang Menteri Pertahanan, akan tentu dalam mesyuarat, waktu buat persiapan awal mengatakan mungkin sempena mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN, diadakan satu program di mana universiti-universiti pertahanan atau institut pertahanan diadakan program untuk melibatkan mereka, good exposure. Okey, mungkin kita bawa 1-2 menteri pertahanan lain datang ke universiti ini untuk exposure. Good suggestion. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, nasihat kepada semua pelajar UPNM sebelum kita simpulkan segalanya. Kami perlukan kata-kata semangat. Ya, kata semangat pada Yang Amat Perdana Menteri ya, kita perlukan. Silakan Datuk Seri. Dia kata nasihat ni percuma. Nasihat, semangat sebagainya. Nasihat ni percuma dia. Betul ke nak dengar ni? Nasihat ya. Betul lah. Baik. Dan kita ini anugerah Allah SWT, kita dapat kesempatan yang baik daripada ratusan ribu di luar melihat ke dalam. Anak-anak di sini itu di antara yang terpilih. Dan saya tekankan seperti mana yang saya sebut dalam mukadimah, iaitu jarang yang punya keyakinan, kepercayaan. Maknanya seolah-olah anak-anak ini punya national trust, harapan pimpinan dan rakyat dan negara ini kepada krim de la krim, maknanya yang terpilih, yang diamanahkan. Bukan soal saja kepintaran ilmu, tapi diserahkan kepada anak-anak untuk jamin pertahanan dan keselamatan negara. Jadi jangan pandang ringan. Tidak ramai yang punyai tanggungjawabnya sedemikian. Jadi kalau tanya saya, apa yang nak buat? Menimba ilmu sebaik mungkin, melatih diri untuk dengan kecekalan dan akhlak yang baik yang boleh memikul amanah yang besar ini.
Dan oleh kerana anak-anak ini dari gedung ilmu. Gedung ilmu itu bukan hanya untuk menimba ilmu, tetapi melatih kecerdasan melalui pencerahan, pemikiran lebih terbuka, perbincangan lebih meluas, kesabaran dan kebijaksanaan untuk menerima perbezaan, tetapi terasnya adalah ilmu dan nilai. Kalau tanya saya, sebab apa saya sama-sama datang, ialah kerana kita meletak harapan yang tinggi. Setakat yang saya boleh bagi jaminan, apa yang diperlukan yang segera untuk perbaiki kemudahan atau tingkatkan keupayaan, itu insya-Allah kita lihat apa keperluan yang mendesak, kita akan bantu sedaya upaya. Tapi biarlah dia kata ada principle of reciprocity. Kita akan buat yang sebaiknya kepada anak-anak, dan saya harap anak-anak juga buat sebaiknya untuk anak-anak, untuk keluarga dan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih. Program Temu Anak pada hari ini. Perhatian. 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 Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri bersama kita pada hari ini program Temu Anwar 1 November 2024 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Terima kasih. Malaysia. 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 Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri.